Okey, dah lah cakap. Pengenalan dan duduk terusan. So what do you think about what your opinion about the activities that we are doing right now? I think it's a pretty fun activity. Yeah. Yeah. It's a shame we're not getting anything yet. Yeah. But let's hope for the best. Yeah. Let's go. Okey, baiklah. Kita akan lepaskan tupai itu ke tempat asal dia. Mari. Okey, hari ni merupakan hari yang kedua. Kita nak tengok perangkap tupai yang kita pasang semula. Jom ikut. Berita pagi ni. Sementara. Tengok. Okay, salam sejahtera. Saya mewakili daripada kumpulan 3 ingin bercerita lebih lanjut tentang apa yang korang lihat di belakang saya ini adalah seekor tupai. Kita selalu melihat tupai berada di persekitaran dekat dengan kawasan tempat tinggal kita, belakang-belakang hutan belakang rumah kita. Selalu kita melihat tupai, tapi mungkin ada setengah kita belum mengenali lebih mendalam lagi spesies-spesies tupai ini. Okey, di sinilah kita akan memberikan tentang latar belakang dan maklumat terperinci lagi mengenai tupai yang terdapat di negara kita. Tupai merupakan sejenis binatang daripada keluarga Sciuride, iaitu sejenis Rodentia yang terdapat di negara kita dan sering dikenali sebagai hewan perosak tanaman. Terutamanya hewan ni dia makan buah-buahan. Panjang tubuh tupai ni dia boleh mencapai hingga 25 sampai hingga 40 cm, termasuk dengan panjang ekornya sekali. Ekor tupai ni seperti yang kita dapat lihat, ekor dia berjuntai. Di atas punggung berumbai hampir sama panjang dengan badannya. Dengan ekor yang panjang dan lebar ini, tupai dapat memberi keseimbangan pada tubuhnya apabila dia melompat-lompat di atas pokok. Oleh sebab itu tupai ini ekor dia mempunyai fungsi. Setiap daripada badan tupai ini dia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Selain itu, ekornya juga digunakan untuk menghangatkan tubuhnya daripada kesejukan apabila dia tidur. Okay. Tupai juga mempunyai kumis yang panjang dan kantung pipi yang dapat digunakan untuk menyimpan makanan. Dapat menyimpan 4 buah kenari dalam kantung pipinya. Inilah sebab kenapa kita melihat tupai ini dia kelihatan lebih comel. Apabila kita melihatnya dari jarak dekat, nampak seperti comel sebab dia mempunyai kantung pipi untuk menyimpan makanan. Okay. Tupai ini merupakan sejenis binatang mamalia yang berdarah panas dan memakan kebanyakan dari jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar habitatnya, atau buah-buahan lah banyak dan lain-lain. Dia juga sejenis binatang yang memakan bahagian buah, daun, kulit, pokok dan juga bahagian akar tumbuhan. Antara pokok-pokok buah yang menjadi kegemaran tupai ialah buah durian, rambutan, mangga, betik, manggis, nangka, duku, cempedak dan banyak lagi buah-buahan manis yang lain. Bahagian buah yang menjadi kegemaran tupai adalah buah yang hampir masak, di mana tupai akan membuang kulit dengan menebuk dan memakan isinya sehinggalah buah itu menjadi berlubang. Tanda-tanda serangan tupai adalah apabila didapati kulit dan biji berterburan di atas tanah.
Diperiksa, buahnya telah berlubang. Buah yang ditebuk tidak habis dimakan, tupai akan menebuk lagi buah yang lain, lebih manis, dan masak mengikut kesukaannya. Di Malaysia, terdapat 12 jenis tupai yang dikenal pasti, popular dan lazim ditemui, di mana kebanyakannya adalah jenis tupai terbang, iaitu habitatnya di atas pokok. Antara jenis-jenis tupai yang ada ialah seperti tupai tanah. Di antara jenis tupai terbang yang ada di Malaysia ialah tupai Kinabalu, tupai kerawak putih kuning, tupai terbang berjambang, tupai terbang dada putih, tupai terbang comot, tupai terbang merah. Kebanyakan di kalangan generasi baru yang sekarang tinggal di bandar kurang berpeluang untuk melihat spesies-spesies tupai dengan penglihatan mata sebenar. Tapi mereka hanya dapat melihat tupai ini melalui internet ataupun daripada TV sahaja. Tupai adalah mamalia yang bersosial seperti manusia, di mana tupai jantan dan tupai betina tinggal dalam sarang yang sama dan kemudian akan melahirkan anak dalam sarangnya. Sarang tupai ini terdiri daripada ranting-ranting dan daun-daun kayu yang dibuat kawasan yang tinggi dan selamat daripada ancaman musuh seperti ular dan burung pemangsa. Tupai biasanya akan mengeluarkan bunyi yang nyaring untuk berkomunikasi dengan kumpulan ataupun ahli keluarganya apabila mereka mencari makanan atau diganggu oleh musuh. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang 6 jenis sifat yang ada pada tupai. Yang pertama, tupai boleh melompat. Haiwan kecil seperti tupai ini mempunyai kemahiran untuk melompat jauh. Tupai dewasa boleh melompat rata-rata dalam 3 meter. Tupai juga mempunyai lapisan khas yang ada pada tubuh mereka yang mengembang ketika mereka melompat. Yang kedua, tupai membantu pengembangan truffle. Truffle ialah sejenis cendawan yang termahal di dunia. Truffle ini membiak dengan mudah kerana tupai memainkan peranan yang penting dengan membantu menyebarkan spora yang tersebar, mewujudkan jalan untuk ulat untuk menghubungkan ke akar pokok yang berdekatan. Ketiga, tupai memainkan peranan yang penting dalam hutan. Tupai diketahui memakan kacang menyebabkan tupai lupa di mana mereka menyimpan makanan mereka. Antara cara semula jadi untuk menanam pokok ialah yang menjadikan hutan tetap hijau ialah tupai lupa di mana mereka menyimpan kacang yang telah mereka sorokkan. Yang keempat, haiwan kecil seperti tupai ini boleh berbohong. Tupai sejenis haiwan yang menjaga makanan mereka daripada pemangsa yang lain. Jika ada pemangsa yang mengancam, ianya akan berpura-pura menggali tanah seolah-olah menyimpan makanan mereka di tempat itu, walaupun mereka menyimpannya di mulut mereka dan memasukkannya di tempat yang lain. Yang kelima, tupai mempunyai kecerdasan yang unik. Tupai dapat mengkategorikan jenis kacang mengikut jenis yang telah ditetapkan. Tupai dapat mempunyai ruang yang khas di pohon dan tanah untuk menjaga kacang yang telah disusun rapi. Yang keenam, tupai pernah menjadi haiwan peliharaan yang popular. Tupai ini menjadi haiwan peliharaan yang popular di Amerika. Sejak penurunan bilangan penduduk dan undang-undang muncul, tupai eksotik tidak jadi dibenarkan untuk menjadi haiwan peliharaan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke proses pembiakan tupai. Proses pembiakan tupai berlaku dalam 1 atau 2 kali dalam setahun, di mana tupai akan mencari pasangan hidupnya pada usia 3 atau 4 bulan. Tupai membiak melalui melahirkan anak. Tupai jantan dan tupai betina akan saling berkejaran antara satu sama lain semasa dalam proses yang dikenali sebagai proses ritual perkahwinan. Selain itu, ada juga tupai jantan yang mengeluarkan suara aneh atau pelik untuk
bertujuan untuk menakut-nakutkan tupai betina agar berhenti berlari. Selalunya, proses ritual perkahwinan ini berlangsung dalam 40 hingga ke 60 minit. Selepas perkahwinan, tupai betina akan mengandungkan anak mereka selama 40 hari dan melahirkan anak sekitar 1 hingga 8 ekor dalam setahun. Tupai betina akan menjaga atau menguruskan anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka mencecah usia 6 hingga 8 minggu. Dan sepanjang itu jugalah ibu mereka akan menyediakan makanan seperti kacang yang mampu menjadi sumber makanan mereka selama 4 hingga 5 hari. Apabila anak-anak tupai mencecah 8 minggu ke atas, anak-anak tupai tersebut akan berdikari dalam mencari tempat tinggal, makanan dan pasangan hidup mereka. Okey, sekarang saya akan menceritakan bagaimana untuk mengawal tupai. Sebenarnya, kawalan tupai agak rumit. Terdapat pelbagai kaedah untuk kita kawal tupai. Pertamanya adalah dengan menyediakan perangkat khas iaitu perangkat kotak berpintu spring seperti ini. Okey, apabila tupai tersebut masuk ke dalam perangkat tersebut, semestinya ia akan memakai umpan seperti apple. Tupai akan dikutip dan dimusnahkan. Bentuk perangkat lain yang boleh kita gunakan adalah memasang perangkat tikus. Apabila tupai lalu dan memakan umpan, maka ianya akan tersepit dan boleh mati. Kaedah yang paling popular di dalam kalangan pemilik rusa atau pemburu haiwan adalah menembak tupai pada musim tertentu sahaja. Tupai akan ditembak menggunakan peluru penabur. Okey, ia dikatanya amat berkesan dalam memusnahkan tupai. Kaedah lain adalah kita boleh gunakan umpan yang dibubuh dengan racun. Dia sesuai jika pada musim buah sahaja. Apabila tupai makan, ia akan mati perlahan-lahan. Kesimpulannya, tupai mungkin nampak macam binatang yang biasa, tetapi sebenarnya tupai merupakan haiwan yang mempunyai pelbagai ciri yang unik. Oleh kerana itu, terdapat banyak orang yang memang sukakan tupai dan menerimakan mereka sebagai sebahagian ekosistem berdekatan manusia. Namun, untuk golongan petani, tupai merupakan sejenis haiwan perosak yang boleh memusnahkan tanaman mereka dan berpotensi untuk menjejaskan mata pencaharian mereka. Walaupun ia amat penting untuk mengawal populasi tupai untuk mengurangkan kemusnahan mereka, ia juga amat penting bahawa kita tidak memburu tupai secara berlebihan. Kita mesti mengingati bahawa tupai seperti semua spesies hidupan liar telah bertinggal atas bumi sebelum kita, dan oleh itu mereka berhak untuk dilindungi juga. Oleh kerana itu, kita mesti mencari cara untuk berhidup bersama-sama dengan hidupan liar yang mengkongsikan tempat tinggal liar kita. Ini merupakan hari kedua kita nak tengok perangkap tupai yang kita pasang sebelah. Jom ikut. Let's hope for the best. Let's go.
baiklah, kita akan lepaskan tupai ini ke tempat asal dia. Mari. Okey. Mana kita akan buka. Bismillah. Bye bye. Kita dah lari dah.